Okay, jom kita nak tunjuk cara kita nak buat coklat banana cake. Favorite budak-budak ni. So, biasanya, okay, contoh kita bagi tips dulu. Biasanya kek pisang ni kalau mana-mana pun, contoh kita nak jual esok, kita buat hari ni. Sebab esoknya baru dia akan keluar dia punya minyak-minyak. Sebab kita masuk campuran dia minyak kan. Adunan tu. So, buat malam ni atau buat hari ni untuk esok kita jual. Sebab dia esoknya baru dia akan moist. Alright. So, kita nak masukkan sekarang. Kita nak blendkan dulu. Masukkan gula dalam kita punya mixer. Masukkan gula. Lepas tu masukkan minyak. Okay. Sangat senang. Kalau nak guna blender pun boleh. Tapi sebab kita buat sekali ni, kita akan dapat 7 cake. 7 pieces cake dalam aluminium foil tu. Yang biasa buat niaga yang tu lah. Right? Kalau korang ni mungkin dia nak buat dalam loyang, so korang bahagilah mungkin 2 loyang ataupun 3 loyang boleh. Alright. So kita masukkan, kita guna wish. Kita bagi gula hancur. Alright. Okay. Pelan-pelan Sebab apa pelan-pelan? Sebab ada minyak takut berkacik. Tu je. So kita mixkan dia sampai gula tu hancur. Sebab tu kita guna gula gester. Alright. Sebab gula gester dia cepat absorb. Alright. Kita tunggu dia hancur. Sekejap lagi kita masukkan telur one by one. Okay. Nampak gula kita dah hancur. Okay. Dah hancur. Lepas tu kita masukkan telur one by one. Telur grade A. So kalau korang nak buat sikit, contoh nak buat satu loyang saja, korang divide adunan ni lah. Atau contoh nak dapat 3 je, 3 loyang kecil tu. Okay, 3 aluminium foil tu, bahagilah dengan 3. Kira sendiri, guna baik dalam matematik. Kena rajin, jangan malas. Rezeki dah dapat, kena rajin. Okay, masuk one by one. Kek pisang ni very senang nak buat. Tak perlu dengan butter. Masuk guna blender pun okey. Sebab adunan kita banyak, so kita guna mixer je. Hand mixer pun boleh tau. Okey, kita misapkan dia sekejap. Asal dia kembang kejap. Dan lagi kita masukkan ni. Right. Okay, nampak tu dia punya dah creamy dah. Okay, nampak dah kembang. Kita slowkan sikit sebab kita masuk tepung, makacik sekejap lagi kan. Okay, kelainan dia punya adunan kat sini adalah dia punya mixture je. Kita masukkan cocoa powder dan juga kita punya favorite sebab kita mahal coklat. So kita masukkan kita punya coklat compound dalam ni supaya dia lebih coklat. Kita masuk pelan-pelan. Pelan-pelan. Kacik-kacik kita slowkan sikit. Memang kacik-kacik. Slowkan sikit. Masuk satu dulu. Sekejap lagi kita up lah. Pelan-pelan masuk Sambil-sambil tu selawat. Silat. Buat relax-relax. Tak payah kelang kabut. Nak pergi mana kelang kabut? Alright. Buat dengan hati yang sejuk. InsyaAllah jadi. Nampak dia punya likat dia tu. Sukanya. Then okay, masukkan kita punya soda. Soda nak masuk dalam tepung tadi pun boleh. Soda ni lebih kurang 3 teaspoon Right. Masuk dalam tepung, mix up tadi pun boleh. Masuk dalam ni pun boleh. Lepas tu garam. Garam ni kita kena letak sebab kita nak bagi dia balance rasa. Kan benda ni manis kan. Dia 1 teaspoon. Dan yang paling penting aroma dia sekarang ni. Okay, esen banana. Kita masuk 3. 2, 3. Senang tak nak buat kek ni? Kan mudah-mudah masuk dah jadi. Okay, kita mix up lagi bagi dia tepung tu dengan coklat tu semua. Sebab biasa sebut coklat dia akan mesti ada ketul-ketul. So kita biar dia sebati elok sebelum kita masukkan yang ni. Okay, right. Kita sambil-sambil dia duduk mix up ni, kita nak explain sikit.
Ini adalah pisang. Yang pisang kita guna biasanya pisang berangan lah, ataupun kalau kadang pisang apa yang ada je. Kadang-kadang jiran bagi, macam itu hari tu buat pisang emas, sedap je. Pisang Rastali sedap je asalkan pisang. Dan kita punya tips juga salah satu tips kalau macam kita, kalau kita nak pisang kita dalam dia moist dan dia buat kita panggil bertali, dia ada macam urat-urat kat dalam tu. Kalau kita buat apam, kita buat apa kan, okey, kita dah kopek, kita dah siang, kita dah kopek kulit dia, kulit pisang ni. Siang mesti tak kena pula kan, kopek kulit pisang ni. Lepas tu kita dah ramas-ramas tu, dan kita biar kejap. Kita perap, macam perap lah sekejap, supaya dia akan timbul dia punya urat-urat bila kita masak kek tu nanti. Tapi sebabkan kita buat coklat, tak nampak sangat pun, tapi dia akan moist kan. Korang simpan dalam peti ais. Kita macam kita simpan kat luar sebab kita tak adalah perak dia lama-lama. Macam contoh kalau korang nak buat esok, korang buat malam ni, buat siap malam ni benda ni, boleh je. Nampak? Dia semakin gebu, nampak dah. Nampak likat dia punya coklat flavor tu. Itu kita suka sangat tu. Sebab dalam tu dah ada coklat compound. Kalau korang nak yang betul-betul yang rasa, korang cari coklat compound yang mahal, yang sedap kalau kita nak makan sendiri. Tapi kalau ada customer yang request memang certain yang jenis ada golongan elite kan, yang jenis memang dia tak kisah pasal harga, dia kisah pasal rasa, then go for it. Okay, nampak tu. Dah creamy macam itu. Then kita selurkan sebab kita nak masuk benda ni kan. Kita selur ni bukan sebab apa, kita nak masuk takut makan kecil. Pelan-pelan kita masukkan pisang kita ni. Pelan-pelan. Gitu. Ni last lah pisang. Lepas tu dah siap, dah boleh bakar. Sambil-sambil tu korang nak adunkan benda ni, oven panaskan dulu, jangan lupa. At least 10 minit. Tengok pada oven masing-masing, kenal lah oven masing-masing ya. Nampak? So kita upkan sikit pelan-pelan. Upkan kelajuan dia. Tak payah nak risau bantat ke tak bantat ke. Tak payah. So kita mixkan dia lagi sekejap, bagi dia betul-betul sekejap sebati dengan pisang tu. Macam gini. Sebab dia buat kerja kan. Bagi dia buat kerja sekejap. Baik takut makan kecil. Alright, dah siap sekejap saja. Okay. Nampak tak? Keluarkan kita punya wish. Ketat pula wish hari ni. Tak mau mengikut pula dia. Okay. Hati-hati sebab coklat tu. Sikit. Okay, kita nak tunjuk dia punya tekstur dia. Okay, tekstur dia. Nampak? Likat. Kan? Likat. Macam ni nampak. Ini sedap ni. Okay, jom kita masukkan ke dalam kita punya aluminium foil. Kalau korang loyang, lapik dengan baking powder lah. Baking paper, parchment paper, sebab dia tak nak melekat. Tak perlu sapu measuring apa semua pun tak apa dah. Kalau aluminium foil tak payah sapu measuring apa, dia tak akan melekat insya-Allah. Alright, jom. Dah siap ni kan, dah siap adun. Kita nak masukkan dalam mixer, kacau dulu kat bawah-bawah dia tu. Pisang kan. Bagi semua tu dapat pisang. Sekali tak dapat pisang, dapat tepung macam sekali. Tak sedap. Okey, kita guna ni. Dia tak ada coat, tak ada apa. Memang beli dekat bakery. Dia lebih kurang macam ni. Saiz dia 1 jengkal. Lebih sikit. Lepas tu ini lebih kurang setengah jengkal. Lebar dia. Okay. Untuk anggaran lah. Korang actually kalau ni buat je. Boleh buat sendiri sebenarnya. Okay. Yang ni pun kita tak pernah timbang. Biasanya satu adunan ni akan dapat 9. So kita nak tunjuk kat korang. Sebab kita akan biasanya akan isi lebih kurang 3/4 macam itulah. Macam tu. Kita tak timbang pun. Lebih kurang sama je. Tapi nak tunjuk nanti kan, at least korang ada panduan kan. So kita buat. Hati-hati tak mau comotnya. Biasanya lebih kurang 340, 350 tau. Macam tu lah anggaran dia. Satu ni terdapat 340, 350. Dia lebih kurang macam tu je. Okay, kita buat macam tu je. Kita tak nak timbang, kita just nak tunjuk korang. Dia macam ni je, 3/4. So apa-apa loyang yang korang guna, korang anggarkan lebih kurang macam ni, 3/4 je. Okay,
Boleh masuk 3 macam gitu. So isi sampai habis. Sekejap lagi kita tunjuk time kita nak makan. Siap. So untuk taburan dia, kita nak ada hiasan. Sama ada korang ikut suka korang. Korang boleh letak coklat rush, boleh letak pisang isas hiris, boleh tabur yang coklat compound, coklat korang yang suka. Macam kita ke dalam stok kita ada coklat flake. Coklat flake ni beli dekat Shopee je banyak. Okay, cuba zoom coklat flake ni. Macam tu. So simpan kita simpan dalam peti ais. Then senang je, tabung lah ikut suka hampa nak buat macam mana. Kalau buat jual tu agak-agak lah harga dia kira kos je kan. Kalau tak nak makan sendiri, hampa tabung lah ikut sedan hampa. Sebab nanti bila dia bakar dia cantik tau dia. Bila kita tak flake-flake macam ni dia bakar dia nampak cantik. Gitu. Sebab dalam ni dia dark kan. So bila kat atas ni dia akan nampak 2 color berbeza. So kita nak buat makan, kita tabung lebih-lebih sikit. Okay. Kita tabuk sampai habis. Saya nak bakar, kita tunjuk lagi. Kita nak bakar dia, kita masukkan dalam oven. Panaskan dulu oven 10 minit Satu. Ikut oven masing-masing. Ada yang boleh layer, ada yang tak boleh layer. So, ikut kenalilah oven anda. Oven sula memang boleh masuk. Jadi kita masuk semua. Alright. Macam hitam. Untuk 4MF ni kita akan guna convention mode. Okay, convention mode. Untuk kek pisang 160 darjah. Lebih kurang 40 minutes. Dia 35 minit, 45 minit dia akan masak. So kita akan cucuk lidi. Kalau dia dah masak, dah clean, everything dia dah masak. So kita tunggu dia masak. Tak payah peduli nak alih loyang ke, tak nak alih loyang ke, tak payah. Kalau oven korang perlu alih loyang dan kita half on the way ni, half time tu daripada 40 minit, mungkin 20 minit kita alihkan. Jadi kalau korang bake biasanya kek 170, then try guna 170. Macam suna 160 dah okey. Right, kita tunggu dia masak. Okay, ni dengan suna 30 minit bau dah sangat macam menyusuk hidung dah ni, tak boleh tahan. So maksud dia dah masak. So kita try. Biasa sebelum ni memang kita masak 30 minit. Tapi untuk oven korang tengok plus minus antara 30 minit hingga 40 minit. Tapi ni dah bau dah ni. Allah, bau dia. Allah Akbar. Clean. Tenang clean. Atas clean. Bawah clean. Okay, that's it. Masak. Alright, jom kita masukkan kat sini. Sekejap lagi kita tunjuk nampak keknya dah siap. Alright. Ada 9 biji di sini. Korang boleh zoom tengok dia punya tekstur dia. Nampak tak? Bila kita letak dia punya chocolate flake, nampak tak? Dia ada perbezaan. So esok akan lagi ketara nampak ni sebab panas-panas lagi kan. Okay. Dah siap. Sedapnya bau dia, aroma dia. Ni korang makan sejuk-sejuk, korang makan sejuk ataupun panas-panas, letak aiskrim atas dia tu. Ya Allah, scoop aiskrim. Mantap. Okay, selamat mencuba.